Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua murid-murid. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6 dengan tema Komuniti Prihatin, Unit 9 Perkongsian Pintar, tajuk Kejayaan Milik Kita, Standard Pembelajaran 3.9.1. Standard Kurikulum 3.9 menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastra dan bukan sastra yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. Standard Pembelajaran 3.9.1 menulis ulasan tentang bahan sastra dan bukan sastra dengan menggunakan ayat gramatis. Objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat menulis ulasan dalam 3 perenggan berdasarkan bahan sastra dan bukan sastra dengan menggunakan ayat gramatis dengan betul. Kriteria kejayaan, murid boleh menulis ulasan dalam 2 perenggan berdasarkan bahan sastra dan bukan sastra dengan menggunakan ayat yang gramatis dengan betul secara individu. Mari kita belajar Bahasa Melayu tahun 6. Diharap kamu semua dah bersedia di hadapan kamu dengan buku teks muka surat 49. Hari ini kita akan belajar kemahiran menulis. Muka surat 49, Kejayaan Milik Kita. Kelab Seni Budaya Sekolah Kebangsaan Taman Kencana telah mengharumkan nama negara apabila dipilih sebagai pemenang bagi kategori Persembahan Terbaik Festival Kesenian Murid Antarabangsa di Osaka, Jepun. Persembahan tarian tradisional pelbagai kaum dan dendangan syair daripada kumpulan tersebut telah berjaya menambat hati para juri. Kumpulan ini telah ditaja oleh Syarikat Citra Budaya serta mendapat kerjasama daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Mereka membawa pulang hadiah wang tunai beserta trofi kejuaraan. Mereka dijangka pulang ke tanah air esok. Teks yang cikgu baca tadi ialah bahan bukan sastra. Itu jenis prosa. Seterusnya, kita lihat syair yang di bawah iaitu Malaysia Gemilang. Baiklah murid-murid, ini adalah bahan sastra. Syair Malaysia Gemilang. Kerana di belakangnya ada rima yang sama. Kita boleh katakan dia ialah sejenis syair. Cikgu akan mendendangkan syair irama narasi. Baiklah, kamu semua boleh dengar irama narasi ni. Okay. Malaysia Gemilang. Dengarlah ini satu cerita tentang negaraku tercinta. Malaysia, oh Malaysia, namamu tercipta
kebanggaan kami, rakyat jelata. Masyarakat harmoni, hidup bersatu, saling menolong, saling membantu, bekerja sama, sudahlah tentu. Perkongsian pintar, tingkatkan mutu. Walau berbeza agama dan bangsa, kemesraan terjalin sepanjang masa. Hormat menghormati, berbudi bahasa. Negaraku makmur, aman sentosa. Baiklah murid, inilah dendangan syair irama narasi. Mari kita lihat perenggan pertama, syair Malaysia Gemilang. Dengarlah ini satu cerita tentang negaraku tercinta, Malaysia oh Malaysia, namamu tercipta, kebanggaan kami, rakyat jelata. Jadi, syair ni kita akan terangkan apa maksud di sebalik rangkap yang pertama. Okey. Rangkap pertama dalam syair ini mengisahkan Malaysia sebuah negara yang maju serta menjadi kebanggaan rakyat. Okey, baik faham? Rangkap yang pertama. Okey, seterusnya rangkap yang kedua. Okey, rangkap kedua ni ia menceritakan kehidupan masyarakat Malaysia yang mengamalkan kehidupan yang bersatu padu, saling membantu dan bekerjasama untuk mencapai kejayaan. Rangkap yang ketiga menceritakan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa, namun mereka saling menghormati dan mesra antara satu sama lain serta hidup aman dan sentosa. Okay. Jadi diharap kamu semua dapat memahami maksud syair ini. Baiklah murid-murid, kita akan meneruskan pelajaran kita pada hari ini untuk kemahiran menulis ulasan. Daripada teks ni, kita boleh ambil dan jadikan ia untuk diulas menjadi sebuah ulasan. Ulasan mesti ada pendahuluan, kemudian ikuti dengan idea tersurat dan tersirat. Untuk menyedapkan penulisan ulasan kita, kita masukkan dengan penanda wacana, iaitu antaranya, selain itu, seterusnya, antaranya. Dan di akhir sekali kita tutup dia dengan kesimpulan. Kena ada penutup. Barulah kita mendapat sebuah ulasan yang baik. Daripada petikan ini, untuk dapatkan ulasan, untuk bahagian pendahuluan, kita boleh ambil daripada perenggan yang atas sekali. Kita bolehkan jadikan dia sebagai pendahuluan untuk ulasan kita. Okey. Sebelum tu, cikgu akan terangkan di bahagian atas ni ialah bahan bukan sastra. Dan yang syair ni ialah kita
kita boleh ambil dia dikenali sebagai bahan sastra. Okey, untuk dapatkan pendahuluan, kita boleh ambil perenggan yang pertama ni. Kita ambil terus jadikan dia sebagai pendahuluan. Okey, tengok. Kelab Seni Budaya Sekolah Kebangsaan Taman Kecana telah mengharumkan nama negara apabila dipilih sebagai pemenang bagi kategori Persembahan Terbaik Festival Kesenian Murid Antarabangsa di Osaka, Jepun. Kita ambil terus, masukkan dijadikan pendahuluan. Okey, untuk seterusnya, kita boleh ambil idea tersurat. Tersurat yang ada dalam petikan ni lah. Di mana murid-murid Sekolah Kecana Indah telah Taman Kecana, Sekolah Kebangsaan Taman Kecana, telah membuat persembahan yang sangat hebat. Sebab itulah dia boleh menang. Dan uraian yang tersirat ialah telah menambat persembahan mereka telah menambat hati para juri. Itu yang menyebabkan mereka menang dalam pertandingan tersebut. Selain itu, disambung dengan ayat selain itu, sekolah ini mendapat tajaan daripada Syarikat Citra Budaya dan mendapat kerjasama daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan juga mendapat sokongan daripada semua pihak. Seterusnya kita ambil bahan sastra daripada syair. Seterusnya, dalam persembahan tu dia ada masukkan syair. Syair yang dipersembahkan juga sangat hebat. Sangat hebat. Dalam syair itu mengisahkan negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa dapat hidup dengan bersatu padu. Akhirnya, caranya rakyat yang idea tersurat, rakyat yang saling hormat, menghormati dan mesra. Sikap rakyat Malaysia yang saling hormat, menghormati dan berbudi bahasa menjadikan uraian dia, jadikan rakyat Malaysia dapat hidup aman dan sentosa. Penutup ialah kesimpulan daripada keseluruhan kedua-dua bahan sastra dan bukan sastra ini. Kesimpulannya, kejayaan yang dicapai itu adalah atas usaha semua pihak. Cuba kamu tengok hasil daripada yang kita telah rangka ulasan tersebut. Kita ambil idea tersurat dengan idea tersirat. Kita boleh hasilkan satu ulasan yang sebegini. Tulisan yang berwarna biru itu adalah ayat yang cikgu tambah untuk menjadikan ulasan tu menjadi ayat yang gramatis. Yang kita rangka itulah ayat yang ringkas, tapi kamu kena ulas, kita kena tambah ayat-ayat dia sedikit. Tengok perenggan yang atas sebagai pendahuluan, kita salin saja semula, kemudian antaranya iaitu kita kena tulis antara kejayaan yang tersebut dicapai kerana persembahannya yang sangat hebat sehingga berjaya mendapat hati para juri. Cikgu tambah perkataan sehingga, berjaya, kena tambahlah. Barulah ayat tu menjadi gramatis. Selain itu, kejayaan tersebut dapat dicapai hasil daripada tajaan Syarikat Citra Budaya dan Kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Kemudian idea tersirat kita masukkan
sokongan daripada semua pihak juga. Cikgu tulisan biru, kita tambah sikit biar menarik, juga memberi semangat untuk mereka terus berjaya. Kita gunakan penanda wacana seterusnya. Persembahan syair yang dipersembahkan juga sangat hebat. Syair itu mengisahkan negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dapat hidup bersatu padu. Akhirnya, rakyat yang saling hormat menghormati dan mesra menjadikan rakyat Malaysia dapat hidup aman dan sentosa. Kesimpulannya sebagai penutup, kejayaan yang dicapai itu atas usaha semua pihak. Okey, diharap kamu dapat faham bagaimana kita buat. Sebelum kita buat ulasan, kita kena buat rangka dia dulu, kemudian barulah kita senang untuk menulis ulasan yang lebih tersusun dan ayat yang menarik, dramatis. Okay. Diharap dengan panduan ajaran cikgu kali ini kamu dapat menghasilkan ulasan yang baik. Okey. Aktiviti kedua ialah cikgu ada beri latihan. Cuba kamu tengok. Menulis ulasan berdasarkan bahan sastra dan bukan sastra yang telah diberikan. Okey. Bahagian B, ulasan ni ada 15 markah. Masanya ialah 25 minit. Okey. Dalam gambar ni, semangat kejiranan amat penting untuk mewujudkan suasana yang harmoni dalam kalangan masyarakat. Daripada soalan ni, kamu boleh ambil, jadikan dia sebagai ayat pendahuluan. Cuma kamu kena tambah sikit-sikit saja biar menjadikan ayat tu lebih menarik. Kemudian kamu kena masukkan bagaimana cara memupuk semangat kejiranan. Jadi ulasan mestilah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Jadi dalam gambar ni dia tunjuk pupuklah semangat kejiranan. Jadi kamu kena buat rangka dia dulu, pendahuluan. Kita boleh ambil ayat yang cikgu gariskan merah. Kemudian kamu cari bagaimana cara kita nak memupuk semangat kejiranan. Cuba kamu tengok gambar tu. Bagaimana cara nak memupuk semangat kejiranan? Pertama mestilah idea tersurat dia saling menghormati. Kenapa kita kena saling menghormati di antara jiran? Okey. Kita huraikanlah tersurat. Saling hormat menghormati dari segi kebudayaan dia, budaya dia, agamanya. Jadi barulah kita menjadi sefahaman. Semangat kesefahaman. Tidak bergaduh di antara jiran kita. Kemudian kita kena hidup dalam keadaan bersepakat dengan menjalankan aktiviti gotong royong untuk membersihkan kawasan rumah dan jiran kita. Ini dapat merapatkan hubungan di antara satu sama lain. Dan idea tersurat seterusnya, kita juga boleh merapatkan semangat kejiranan dengan mengunjungi pada musim-musim perayaan. Okey. Di musim COVID ni, kita memang tidak boleh mengunjungi. Tapi kita boleh menggunakan WhatsApp untuk bertanya khabar dan juga dapat merapatkan hubungan melalui telefon pintar. Kesimpulannya, semangat kejiranan harus dipupuk oleh di kalangan masyarakat kita agar dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Okey. Diharap kamu dapat
menghasilkan sebuah ulasan yang sangat menarik. Kamu boleh buat di dalam buku latihan penulisan. Kamu tak perlu print gambar ni. Cuma kamu terus buat rangka dia, draft dia dengan pendahluan macam mana nak guna mana, kemudian idea tersurat dengan idea tersirat. Kemudian kamu buat 3 perenggan ulasan tersebut dan hasil kerja kamu boleh hantar dalam grup Telegram Cikgu Aini. Sekian, anda belajar, anda hebat. Bye.